Reza, saya nak tanya Reza tentang perundangan yang ada dalam Akta PT-PTN yang membolehkan dia mengambil tindakan menyekat orang daripada keluar negara tadi. Boleh Reza terangkan sikit? InsyaAllah tu. Seksyen berkenaan Seksyen 22A, iaitu Seksyen 22A Akta PT-PTN. Seksyen ini telah pun digazetkan pada tahun 2007. Ya, manakala Akta PT-PTN ni tahun dia 1997, so 10 tahun selepas ni barulah satu pindaan dilakukan. Seksyen 22A secara amnya menyatakan bahawa Chief Executive, bermaknanya PT-PTN dalam kes ini, boleh mengeluarkan satu sertifikat kepada polis, IGP ataupun DG, Director General, pengarah immigration, suatu sertifikat yang menyatakan berapa amount yang terhutang, tertunggak, dan untuk menyekat individu tersebut daripada keluar daripada Malaysia, sehinggalah kesemua amount yang tertunggak itu dibayar kepada pihak PT-PTN. Now, Seksyen 22A4 pula, Subsection 4 menyatakan bahawa tiada prosedur undang-undang boleh dimulakan terhadap PT-PTN, okey, ataupun mana-mana officer dia yang telah mengeluarkan sertifikat di bawah seksyen ini. Okey, mengikut kefahaman saya, berasaskan apa yang Reza terangkan tadi tu, seolah-olah PT-PTN ni tak boleh usik lah, kebal lah. Macam tu kan? Kebal dia bukanlah absolut, Datuk, kan. Dia bukanlah apa ni, yalah, bukan absolut lah. Dia ada proviso juga. Dia ada kekecualian dia. Dan kekecualian dia kata segala tindakan ini mestilah dilakukan selaras dengan undang-undang. Jadi kalau kita ambil contoh yang telah diberi oleh Datuk tadi, di mana surat pemberitahu tu tak sampailah, notis tak sampailah, pada hemat saya, pada pendapat saya, ini bukanlah menurut undang-undang. Ini menyebabkan juga kekebalan tersebut tidak boleh dipakai oleh pihak PT-PTN dalam kes ini. Jadi hanya maknanya kalau berasaskan pada surat tak sampai tadi, itu ajalah ruang yang ada untuk seseorang itu untuk ambil tindakan guaman terhadap PT-PTN. Salah satu sebab mungkin juga sebab lain kita tak tahu, mungkin juga sebab lain. Tapi yang surat tak sampai itu tadi, notis tak sampai tadi, itu salah satu sebab yang kuatlah untuk mereka mengambil tindakan terhadap PT-PTN. Okey, saya nak tanya Puan Aulayah balik. Dalam sinarai agensi yang meminta bantuan pada immigration untuk menyekat orang keluar tu, PT-PTN tadi mungkin yang mempunyai senarai yang paling tinggi, tapi saya tengok PDRM pun ada, KWSP pun ada, Wisma Putra pun ada. Boleh Puan Aulayah terangkan PDRM dulu? Okey, untuk makluman Datuk, kita untuk tahun 2010 PDRM kita ada seramai lebih kurang 1060 penama yang kita bersenar hitamkan, dan kebanyakan ini adalah disebabkan oleh mereka-mereka yang telah melakukan jenayah, terlibat dengan dadah, dan juga ada senarai suspect list lah, senarai syak yang ini. So untuk yang KWSP punya pun agak tinggi. Ini adalah kebanyakannya melibatkan mereka yang tidak mencarum. Selalunya tidak mencarum dalam majikan lah, tidak mencarum dalam KWSP. Dan ada juga yang agak tinggi, contohnya macam Jabatan Pendaftaran Negara juga, kita ada juga senarai yang disenarai hitamkan. Inilah bagi mereka yang menolak atau melucutkan kewarganegaraan. Ya, maknanya kalau saya sekarang warga negara, kemudian saya serah balik kewarganegaraan tu dan ambil warga negara-negara lain, saya dah keluar dah. Dah keluar dah. So jadi, kita akan masukkan dalam senarai syak jugalah. Maknanya dia tak boleh masuk? Dia boleh masuk, tapi maknanya dia menggunakan pasport lain lah, bukan pasport kita lah. Bukan pasport immigration. Dan kita juga ada yang agak tinggi juga di bawah Jabatan Kehakiman. So Jabatan Kehakiman ni kebanyakan adalah bagi kes-kes yang telah dikeluarkan perintah mahkamah. Maknanya perintah mahkamah memberitahu immigration supaya menyerai hitamkan nama. Bagi kes mahkamah lah. Okey, balik kepada PDRM tadi. Ya, PDRM. Pernah ke akibat daripada disenarai hitamkan dan mereka datang ke airport, mereka ni dapat ditangkap?
PDRM maknanya kalau kata bagi kes-kes ni bukan kes yang bebas, maknanya mereka ni tak boleh keluar negeri lah. Maknanya kes contohnya mereka ni adalah saksi ataupun mereka ni adalah yang mempunyai kes dalam siasatan lagi. So contohnya lah kalau katakan ada kes kecurian katakan atau kes yang lebih berat lah. Yang lebih berat tapi mereka ni tidak ditahan, tidak di lock up tapi mereka dibebaskan. Jadi ini maknanya mereka tidak boleh pergi negeri, kita akan sekat dengan penggunaan pasportnya. Jadi kita tak tarik balik pasport kan? Kita tak tarik balik pasport dan kita pun tak ada cop dalam pasport tu yang dia ni di senarai hitam ke apa semua, blacklist. Cuma dari segi sistem saja kita sekat bila dia nak keluar. Jadi maknanya sesiapa juga yang dalam senarai hitam tu memang tak ada ruang lah untuk dia keluar. Tak ada ruang untuk keluar. Kecuali macam Puan Alaya sebut tadi ada surat bertulis. Ada surat bertulis ataupun bagi kes-kes macam Cik Rizal kata kes emergency katakan kalau kes ataupun macam kata Cik Faizal kata tadi, Faizal Tahir kata kalau ada kes kematian katakan itu pun immigration tak akan buka senarai hitam tu, kita akan minta juga penama berkenaan berjumpa dengan agensi yang memasukkan nama dia dan minta surat. Dan itu pun kita akan berdasarkan surat agensi berkenaan. Kalau katakan dia suruh buka, dia suruh riliskan untuk tempoh 3 hari ataupun 1 bulan. So tempoh itu saja. Dan selepas itu kita akan senarai hitam balik. Jadi dari pengamatan Puan Alaya lah, daripada pengalamannya, agaknya berapa lama seseorang itu ada dalam senarai hitam sebelum dia dapat dikeluarkan lah? Ada tak contoh-contoh? Dia selagi nama tu tidak diarahkan supaya dikeluarkan, selagi tu nama tu ada. Saya tak kalau katakan macam kes tadi tidak bayar PTPN. Once dia jelaskan PTPN, maknanya senarai itu akan dikeluarkan. Dia akan bebas keluar masuk negara lah. Tapi selagi kita immigration tidak diminta supaya mengeluarkan nama tu, selagi tu nama tu akan kekal dalam senarai hitam, senarai syak. Saudara Reza, agaknya dalam selain daripada PTPTN lah, ada ke Reza tahu mana-mana individu yang namanya tersekat kemudian minta bantuan daripada guaman? Selain daripada PTPTN? Selain daripada PTPTN. Ada juga. Kes-kes macam mana tu agaknya? Kalau tak payah sebut nama, tapi kes-kes macam mana? Kes income tax. Income tax ya? Income macam mana tax. Ya berlaku? Yalah, tak bayar income tax, betul nak keluar daripada negara. Macam mana nak keluar? Dia punya jumlah tu mesti banyak kot. Itu saya tak boleh nak cakap lah sekarang ni. Tapi adalah kes-kes macam itu. Selalunya diorang, sebab dalam Income Tax Act pun juga ada provision, ada peruntukan undang-undang yang membolehkan satu sertifikat dikeluarkan kepada immigration untuk menyekat, menghalang individu tersebut keluar daripada Malaysia. Tadi Puan Alaya sebut kalau ikutkan tahun lepas 2010 139,359 Sekarang ni dah masuk bulan 4. Agaknya daripada list yang tadi tu dah ada kurang tak? Ada tak berapa ramai orang? Ada tak perangkaan menunjukkan berapa ramai yang dah keluar daripada list tu? Oh, yang itu saya tak ada figure dia. Tapi saya jangka angka ni akan meningkat lagi lah. Maknanya yang figure yang kita keluarkan tu itu bergantung pada request lah daripada permohonan daripada agensi berkenaan. Tak semestinya dia contohnya kalau katakan, sebab that's why kita mencadangkan mencadangkan supaya pemohon ni sentiasa menyemak dalam kita punya laman web. Jadi katakan mungkin hari ini tak ada, tapi kalau PTPTN masuk kan senarai itu besok, kemungkinan besok dia nak keluar akan nama dia akan masuk dalam senarai hitam. Jadi kita mencadangkan, kita memohonlah untuk bagi mereka yang merasai nama akan ataupun ada hutang lah dengan warga hasil kan, dengan PTPTN, supaya setiap kali nak pergi keluar negara menyemaklah dulu sebelum pergi ke airport ke atau one day before. Jadi at least sampai ke airport tak adalah mereka tu tidak dibenarkan untuk menaiki flight. Sabarlah, tak boleh keluar lah. Ya, tak boleh keluar. Saya terpaksa minta kerjasama dua tetamu untuk berhenti dulu. Lepas ni saya nak tanya tentang pampasan lah, kalau ada pampasan yang boleh diperolehi. Ya, kita berhenti dulu sekejap.